sembang viral. Sembang viral ni kita akan bincang perkara-perkara yang viral. Okey, kita bukan nak burukkan apa yang berlaku. Tapi hari ini kita nak bincang, kita nak menimbulkan kesedaran kepada orang yang mana apa yang berlaku tu dia mesti ada hikmah di sebaliknya. Jadi maknanya dia akan menjadi pengajaran kepada kita, kan? Dan bukan nak kata kita tak pernah buat silap, kita juga pernah buat silap. Tapi kadang-kadang kesilapan kita tu orang tak tahu. Tapi kesilapan dan kesalahan apa yang kita bincangkan iaitu dalam sembang viral, kita petik bersembang viral tu masyarakat dah tahu. Tapi kita nak pandangan daripada Aziz, pandangan daripada Prof tentang tajuk kita pada hari ini, anak bukan alat lepas geram, ya. Okey, definisi Prof, definisi anak ni sebenarnya Prof bagi satu keluarga ataupun pasangan suami isteri tu, definisi anak ni macam mana pandangan Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Untuk pengetahuan semua, kemungkinan untuk seorang anak dilahirkan, satu daripada 300 juta sel sperma ayah dia dipilih untuk fertilize satu daripada 1 juta telur mak dia daripada sejak balik sampai sekarang. So Allah pilih. So kemungkinan untuk berlakunya percantuman itu sangat special. 1 in berapa trilion. Satu. Nombor 2, dia anugerah Allah. Dia datang, ibu bapa ni, ibu kita tu Allah tentukan rahim dia untuk letakkan roh daripada Allah tu untuk dicatukan daripada jadi insan. So dia punya istimewa sangat dahsyat, Datuk. Dan anak ni anugerah dia sangat-sangat dahsyat. Dan bayangkan daripada 2 sel mak ayah tu, kromosom bercantum, 2 jadi 4, jadi 8, jadi double sampai jadi 86 trilion. Masya Allah. Dalam masa 9 bulan 7 hari. Subhanallah. Dan otak anak tu pula, dia develop maybe 2% otak dia di dalam rahim, tapi daripada lahir sampai 3 tahun, dia develop 98% lagi. Maknanya apa yang anak tu alami masa kecil mempengaruhi pembesaran otak dan dia punya pattern pemikiran. Kena start mula macam tu, mesti faham. Sangat special, sangat intricate. So kita kena renung benda ni. Ya. Maknanya bukan hanya daripada kecil, daripada dalam perut lagi dah develop. Ya, sangat. Dan macam mana environment dia duduk perut ibu dia tu, hormon mak dia, emosi mak dia, pengalaman mak dia menentukan otak dia punya pergerakan. Dan kajian menunjukkan tu ya, siapa yang masa mengandung stres, dia punya development otak anak dia tak sebagus ibu yang tenang. Dan sebab itu kajian menunjukkan, kalau Datuk perhatikan orang-orang yang di penjara, yang terpenjara di Amerika semua, kan tahu dia panggil trauma informed society. Apa dilakukan ialah banyak mereka mengalami trauma atau luka batin daripada kecil lagi. So satu mesej Datuk dia, kita akan beri pada malam ni, penting anak itu. Patutlah. Saya bila Prof cakap ni tu, bila mak dia stres mempengaruhi kandungan dekat dalam perut. Patutlah saya tak dapat PhD jadi profesor, sebab dulu saya susah, mak saya stres, bapak saya stres, saya tak pandai akademik. Tapi Datuk pandai lain, Masya Allah. Lain tu. Datuk. Tapi Setiap anak tu beza tu. Lain, intelijen berbeza. Bezalah, kalau tidak hari ni kau kena panggil aku Prof. Kita beri gelaran Datuk malam ni pasal Datuk punya khidmat pada masyarakat dahsyat. Okey, Aziz. Okey, itu pandangan seorang profesor. Awak sebagai bapa, apa definisi seorang anak tu bagi awak? Anak tu memang kita anggap sebagai anugerah. Memang apa yang Prof cakap tu memang saya sendiri daripada lahir, daripada mula-mula isteri saya mengandung tu, saya dah cakap dengan isteri saya, anak ni anugerah. Walaupun kita masa tu tak ada duit, maksudnya tak ada duit yang banyak, saya dengan puteri masa tu tak ada income yang stable. Kita orang just harapkan, macam saya lah, saya jadi penyampai radio, buat kerja freelance untuk mencari extra income. Bila saya tanya kawan-kawan, bila saya tanya keluarga saya yang dah ada anak, diorang semua tekankan yang belanja ada anak ni besar. Bila nak ada anak ni, kau tengoklah harga susu sekarang. Tengoklah harga pampers sekarang berapa.
dah bersedia nak ada anak, dah ready. Nanti kau kira pula bila anak nak masuk sekolah, berapa banyak pula nak kena bayar. Saya dengar benda tu. Saya dengar, saya bincang dengan isteri saya, macam mana kita ni nak dapat duit banyak ni nak jaga anak. Tapi bila anak ama saya keluar tu, dia punya rezeki yang sampai tu, yang saya tak duga tu, Prof. Saya tak terfikir pun yang saya akan menjadi macam apa yang terjadi sekarang. Apa yang saya capai sekarang, saya boleh cakap bukannya saya nak tentukan rezeki tu rezeki siapa, tapi saya boleh katakan itu adalah rezeki anak-anak saya. Saya Dan kena kita bagi kat orang. bertanggungjawab. Rezeki anak, mak dan bapak tu bertanggungjawab ke atas rezeki anak-anak tu. Ya, that's why lah setiap kali dapat duit tu, benda pertama yang saya fikir, apa yang saya nak sumbangkan kepada isteri saya, anak-anak saya dan ibu bapa saya. Alhamdulillah. Itu bila benda tu saya bawa kepada anak kedua. Anak kedua saya sakit tu. Lama, 6 bulan keluar masuk hospital. 6 bulan keluar masuk hospital, saya stres. Memang duduk hospital, isteri saya nak jaga anak seorang lagi yang pertama. Lepas tu isteri saya kena jaga kat hospital, saya kena jaga anak saya lah. Tok, masa tu nak kata popular, tak ada popular mana pun saya ni, Tok. Di masa anak saya sakit, saya siap menang anugerah penyampai radio popular. Yang Rezeki dia kan. rezeki saya dapat yang macam, bila masa orang undi aku ni? Itu yang dikatakan ramai orang tidak perasan bahawa setiap anak yang lahir tu ada rezeki mereka. Sepatutnya, pasal tu orang anak ramai, kadang-kadang kita tengok Prof dulu-dulu kat kampung-kampung, orang anak 12, 9, 15. Bapak dia kerja mak duduk rumah, bapaknya kerja sawah je, tapi boleh pergi universiti, boleh pergi belajar tinggi, macam-macam lah. Boleh hidup, tak ada pun anak mati kebuluran kan. Jadi itu satu. Okey, Prof, saya nak cakap dari segi tanggungjawab, Prof kan. Daripada apa insiden yang berlaku baru ni, saya nak kupas tentang tanggungjawab dulu, Prof. Okey, sebelum kita kahwin, saya nak relate dengan Aziz ni. Sebelum kita kahwin, kita ni syarikat enterprise. Seorang. Bila kita kahwin, kita jadi sendirian berhad. Kan? Jadi kita memilih pasangan kita, kemudian jadi sendirian berhad dan akhirnya kita ada aset. Asetlah kita anak kita. Jadi pandangan Prof, bila jadi sendirian berhad, maknanya sendirian berhad tu sudah berkahwin, apakah ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang ataupun sepasang suami isteri yang bergelar suami isteri dan bakal bergelar bapa? Apakah ciri-ciri yang perlu ada? Okay. Pertama, mesti ada tujuan, mesti ada visi dia. Jadi holding, jadi holding lah, bila ada anak jadi holding lah, jadi group dah. So mesti ada dia punya vision, nak jadi macam mana keluarga kita ni. So bila tujuan, kalau suami isteri tu tak ada tujuan dia mesti nak masuk syurga dengan anak-anak sekaligus. Itu jadi tujuan kita. Bila visi kita nak masuk syurga, maka misi kita apa tindakan kita buat, maka tentunya perlukan ilmu. Dan ibu ialah guru pertama pada anak-anak itu. Jadi lelaki yang paling beruntung, lelaki yang dia kata apa? Dapat isteri yang baik. So bila dia pilih guru yang baik untuk anak dia, so isteri baik, suami baik, anak baik, menantu baik, cucu, keturunan baik. So kapten kapal tu, suami tu mesti berilmu. Dia mesti ada wawasan dan dia mesti ada ilmu tentang kemanusiaan. So sebab itu kalau kita bayangkan kalau suami isteri kahwin hanya nak dapat anak, nak cari kerja, itu superficial living. Hidup yang deep ialah kita ni mesti kenalkan anak kita pada Allah. Ilmu yang paling kita kena ajar pada anak, tauhidik mindset ataupun ilmu kenal Allah, kenal diri, kenal akhirat, kenal dunia. Siapa tak kenal 4 ini akan kecundang dalam hidup. Sebab kalau kita kenal diri kita daripada mana, kenapa, nak ke mana dan segala peringkat di alam sampai alam barzah, sampai alam akhirat, kiamat, sampai syurga, mesti jelas. Kemudian kita nak kenal dunia. Dunia ini satu tipuan. Manusia, dunia dijadikan untuk manusia. Manusia dijadikan untuk akhirat. Jadi kalau orang suami isteri faham,
Dunia kita ada, harta kita ada untuk mendekatkan pada Allah. Yang Baik. ketiga, dia mesti kenal akhirat, kenal dunia, kenal Allah. Sebila kenal Allah, saya nak bercerita satu cerita, Datuk. Orang ni, masa dia umur 3 tahun, dia tinggal dengan bapa saudara dia. Bapa saudara dia sebut 3 perkara. Saya tak beritahu lagi apa tahu. So bila dia besar, dia pergi ke Amerika. Bila dia nak buat maksiat, tak jadi. Nak buat maksiat, tak jadi. Sebab sejak umur 3 tahun, ayah saudara dia didik dia setiap hari kata apa? Tanya dia, siapa buat awak? Allah. Siapa lihat awak? Allah. Siapa sayang awak? Allah. So bila dia nak buat maksiat, rasa Allah lihat. Bila dia rasa nak depres, Allah sayang dia. Subhanallah. So inilah yang perlu ilmu kenal 4 perkara ini. Ya, dan wawasan dan misi yang betul. Okey, Prof. Okey. Alhamdulillah. Okey Allah melihat, Allah bagi, Allah semua Allah kan. Okey, Aziz. Tulah baru-baru ni ada satu orang ni dia pukul anak. Tapi itu persoalan yang dia dah buat tu tak salah. Tapi memukul anak ni memberi pengajaran kan. Ada yang beranggapan macam itulah, kita pukul anak ni kita bagi pengajaran. Adakah kita ni kita boleh rotan anak-anak? Jadi sebab masa zaman-zaman saya dulu memang rotan ni menjadi Biasa makanan. Menjadi biasa. Tapi dalam keadaan konteks sekarang ni, boleh ke tak boleh, Aziz? Zaman saya pun macam tu kan tu. Saya walaupun saya dengan Datuk jauh kat beza tu Tak payahlah jauh Saya kira sangat. macam anak Datuk. Sebutlah kata katam macam ni. Okey, macam ni. Okey lah, umur kita, kita adjust sikit lah. Sini tu. Tapi saya pun ada juga kena bantai, kena pukul lu semua, itu standard. Tapi masa tu bukan zaman ada gadget. Masa tu bukan zaman ada orang rekod. Nak viral, nak tular. Rasanya kalau zaman tu ada viral tular ni dah lama dah bapak kita kena kecam. Betul tak? Kalau kita fikir balik kan. Tapi bila kita hidup ni dalam peredaran zaman. Bila kita dah masuk ke zaman sekarang ni, zaman teknologi, apa yang kita buat semua orang boleh tengok. Kan? Orang boleh nampak, orang boleh judge. Saya sendiri bila tengok video tu, tipulah kalau mak bapak tengok tak sakit hati. Itu bukan first time video video yang viral, video mak bapak pukul lah. Ada banyak sebelum ni tu, ada yang siap lempang baling anak. Sakit ni hati, ya Allah tengok video-video macam tu. Bila seorang bapak, sebab kita ada anak-anak. Kita bayangkan anak kita dalam situasi tu. Kita bayangkan kalau tu anak kita macam mana? Apa yang kita nak buat? Kita tak boleh tolong dia. Yang dalam video tu yang dah kena pukul tu, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh tolong dia? Tak boleh. Tapi mungkin Aziz anak tu dia lorak sangat, dia tak nak dengar cakap apa semua, mungkin sebab tu dia marah kot mak bapak dia. Tapi ada cara lagi elok ke tu? Sebab kalau tengok video tu lah, saya ambil contoh video tu sampai memukul pakai batang penyapu, kan, batang dia tu pukul ke muka. Rasanya kalau pukul pun bonda, kalau pukul pun tak boleh naik ke muka, betul bonda? Oh, tak boleh. Tak boleh. At least pukul tapak kaki lah. Ya. Tapak kaki. Kalau anak saya nakal ke tu, saya akan babak tapak kaki dia. Kalau dia ada buat benda yang salah kan, kita nak bagi tahu dia, untuk dia ajar dia, kita akan gunakan tapak kaki. Saya akan macam babak tapak kaki dia. Tapi ada lagi cara yang lagi elok selain pukul. Contoh time out. Prof rasa macam mana Prof? Relevan atau tidak mengajar anak dengan merotan ni? Actually macam ni lah. Saya tak tengok video, tak tahu. Tapi dia sebut macam ni. Merotan tu sebenarnya salah satu benda yang tidak baik, sebab dalam psikologi dia panggil role modeling. Kita mengikut apa yang kita lihat. So saya, sebab tu kalau orang tengok orang yang buat tak elok tu, tentu orang rasa marah kan, Aziz? Betul, tengok marah kan? Tapi Bunda tak marah, Bunda rasa kesian. Sebab tidak ada orang yang akan pukul anak dia kalau dia sedar. Dia tanpa sedar sebab dia diprogram. Kan ingat saya sebut tadi awal-awal? Apa kita lihat, kita dengar, kita alami, kita rasa daripada 0 hingga 7 tahun, kita sedang membina imej diri dan world view dan juga paradigma kehidupan.
So cara melihat dunia, so banyak, kalau untuk Datuk Rosyam Haziq tahu, penonton sekalian, sebenarnya 90% tindakan kita automatik, tanpa sedar. Itu pattern, saya panggil cop batik. Jadi masa dia kecil, dia dapat cop batik pukul orang. Jadi berdapat anak, pukul orang. So keturunan pukul orang. Sebab itu kita nak kahwin tengok keturunan kan? Tengok akhlak kan? Sebab akhlak ni definisinya reaksi spontan apabila benda berlaku tanpa fikir. Dari segi psikologi dia panggil minda bawah sedar atau subconscious mind. Jadi bila saya tengok orang pukul anak, memanglah salah. Tetapi kita kesian dekat dia sebab orang yang dipukul akan memukul. Orang yang dibuli akan membuli. Orang yang dihormati akan menghormati. So sebenarnya setiap kita, apa kita bertindak ni, itulah paradigma yang kita alami masa kecil. Sebab tu saya kata siapa yang memberi pengalaman tidak indah kepada anak-anak dia sedang menyediakan masa depan yang sangat tidak indah kalau anak tu tak sedar dan reset minda dia dan rawat luka batin dia. So pukul tak boleh. Ya. Tapi Prof Aziz, macam saya masa dulu kecil-kecil saya marah lah. Mak saya pukul saya. Bapak saya, arwah bapak saya tak pernah pukul saya. Dia pernah cubit saya sekali kat peha saya. Tapi mak saya, dia bantai saya dengan ranting pokok sampai berbelang-belang belakang saya. Lepas tu pukul saya dengan getah pipe. Kan, sebab yelah saya nak degil. Tapi bila malam, bila saya tidur, saya teringat lagi mak saya tu dia tapu minyak, lepas tu dia menangis. Sebab saya susah dulu kan. Jadi dia stres. Bukan. Tapi saya tak pernah marah mak saya. Sebab bagi saya, apa yang dia buat adik-beradik saya 5 lelaki. Memang lasak-lasak duduk rumah tinggal. Memang lasak-lasak. Tapi saya tengok apa yang mak saya buat tu, kalau mak saya tak buat macam tu, mungkin saya tak jadi macam sekarang. Pula. Ke situ pula saya fikir. Tapi kalau ikut macam Aziz cakap tadi tu, kalau ada kes dera, masa tu mak saya dah kena dah. Tapi bila saya pergi sekolah, badan saya ni berbelang-belang bekas kena rotan tu. Bila cikgu tanya saya, kenapa ni? Saya cakap saya tidur atas kursi kan, ada lain-lain. Sebab saya tetap melindungi. Sebab bagi saya, sebab saya buat salah. Tapi sekarang kalau katakan cikgu kalau rotan, dulu kalau cikgu bagi rotan, bagi penampar kat saya, tak berani saya bagi tahu kat bapak emak saya. Memang makan penampar dia lah. Tapi zaman tu saya tengok orang-orang yang diperlakukan begitu, kawan-kawan saya diperlaku oleh mak bapak dia masa itu, dia jadi orang yang lebih baik. Tapi kawan-kawan saya yang mak dia terlampau lembut sangat dalam keadaan tu, mereka kurang sikit. Dimanja. Tapi macam video yang tular tu dia pukul dengan penyapu tu, tahu kat muka tu aku tak boleh terima lah kan. Bagi orang Melayu pula penyapu suwe, ibarat suwe. Penyapu tu tahu itu tak kena lah. Jadi Aziz, kenapa okey, engkau tidak mengamalkan apa yang engkau buat, mak bapak engkau buat pada engkau dulu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab saya bukan nak kata, sebab saya macam Datuk juga. Dia punya efek tu sama macam Datuk. Apa yang mak bapak kita ajar kita, bila dia marah kita, bila dia pukul kita, dia datang balik dekat kita untuk merawat luka yang kita yang bukan merawat luka yang luaran tu, merawat luka dalaman. Saya pernah kena cili mulut tu. Saya pernah kena cili mulut. Sebab tu kau jadi DJ. Kalau mak kau tak jadi DJ tu, kau tak jadi DJ. Mak saya masuk live tadi. Mama saya pernah cili mulut saya sebab saya sebut BABI tu. Wow, saya sampai sekarang saya takut nak sebut perkataan BABI tu. Sekarang dah biasa lah, dah besar kan. Tapi masa tu bila saya dah kena cili tu, mulut saya macam ni lah. Tengah je, duduk kat luar rumah. Bonda pun tapi pernah kena. Bonda pernah kena cili. Ya. Mak siap ambil cili, dia giling, siap-siap ambil sapu pasal mencarut sekali. Bengkak mulut. Sampai sekarang tak berani. Bonda pun pernah kena. Ya, dulu kan. Pasal naknya sopan. Pasal macam ni, Datuk tahu, baru perasan macam what we're talking about ialah Datuk punya mak saya Haziq yang dia ada sistem nilai keluarga. Bila melanggar nilai, maka kita akan. Jadi bila Datuk jaga ibu tu sebab Datuk faham nilai.
Jadi anak-anak yang diperlakukan sebab faham nilai kenapa, dan Datuk dan Haziq rasa macam bunda pun tak pernah rasa mak tak sayang, mak benci, tak. Kita tahu mak kita sayang, maknanya akaun emosi kita besar. Sebab waktu lain mak kita baik. Kita tahu akaun emosi, bank account emosi besar. Tetapi bila silap, dia withdraw sikit, kita masih ada sayang. So sebab itu, kalau anak-anak yang tak dapat 4 perkara, tak dilihat, tak didengari, tak dirasa penting, tak disayangi, tak difahami, ini luka batin. So bila mak dia tegur sikit, dah kecil hati. So tahniahlah Datuk dan Haziq yang bunda sendirilah. Alhamdulillah, walaupun mak kita garang, tetapi mereka memberikan bahasa ataupun kasih sayang penuh pada kita. So kita rasa disayangi. Itu penting sebagai budak kecil. Ya, harga cili akan naik, harga cili akan naik. Maksudnya Aziz, mak bapak kita dulu, walaupun dia rotan kita, naluri dia, kita dapat rasa yang dia sayang kita. Itu kelebihan. Maknanya naluri dia attach tau. Sebab kita pernah duduk dalam perut mak kita kan. Dan apa yang berlaku pada kita tadi, yang Prof cerita tadi, bagaimana dua tu bertemu. Maknanya dia sel-sel dalam badan bapak kita, mak kita dia bertemu. Walaupun dia nampak garang, walaupun dia nampak itu, dia pukul kita, tapi dalam jiwa dia, dalam pemikiran dia, dalam hati dia terletak anak-anak dia ni, dan benda tu yang kita tak nampak tapi kita rasa. Kan? Tetapi Cuba Datuk bezakan. Sekarang cuba Datuk bezakan. Sekarang ni. Okey. Apa dia? Datuk bezakan yang macam mak bapak kita yang macam mana dia garang dengan kita dulu dengan macam mana dia layan cucu-cucu dia. Lain. Tak nampak pula dia marah, tak nampak pula dia garang macam mana dia garang kat kita. Kau tahu sebab apa? Sebab tu bukan anak dia. Anak orang. Betul. Anak orang, walaupun tapi dia dari bapak dia ataupun mak dia, anak orang lain yang menantu kita tu. Sebab aku dah bercucu, aku tahu lah. Aku pun tak jentik pun sebab anak orang. Sama tak berani nak betul. Kan? Okey, Prof. Ya. Video kes dera ni bukan satu je lah, bukan yang baru, yang banyak ni kan. Patut atau tidak video-video ini diviralkan? Allah. Patut. Saya nak beritahu ya. Kan saya kata tadi minda sedar, minda bawah sedar. Yang 90% tu dia terpengaruhi oleh imej yang dilihat dan apa didengar berulang-ulang. Sebab tu kalau macam Datuk buat drama ke, Datuk buat apa-apa yang memberi kesan yang baik, masuk orang ingat, orang ikut. Sebab tu untung orang yang pandai buat macam Suhan movie kan bagus sangat, buat drama yang bagus tu, sebab sedang mendidik masyarakat hati dan jiwa dengan apa lihat. Begitu juga benda negatif yang dilihat diulang-ulang, satu yang buat tu aib dia dibuka. Nombor 2, orang yang viral tu saya rasa dapat dia punya dosa macam kita mengumpat secara live, secara MLM. Kan kita mengumpat dulu seorang, dia dengar, sekarang ni kita boleh viral, itu mengumpat secara MLM. So dosa dia, ya Allah, tak patut. Dan sebenarnya itu merosakkan masyarakat, dan dari segi psikologinya, kesedaran ataupun sikap sangka baik orang kepada dunia menjadi rendah dengan adanya viral video ini. So baiklah kita viralkan benda yang baik.